ada beberapa persoalan yang dibangkitkan oleh saya baca beberapa tulisan dari UMNO sebagai contoh, Datuk Seri. Mereka menyatakan masalah air di Selangor ni berpunca dari loji-loji dan sistem pipe air di Selangor yang utang seperti yang Datuk sebut tadi dan tidak mencukupi. Yang menjadi persoalan besar, mengapa masalah ini berlaku di Selangor sedangkan Selangor ni adalah antara negeri yang mempunyai revenue terbesar di Malaysia? Ya, tidak semuanya berlaku dengan sebab kerosakan loji dan itu masalah sebelum ini. Kalau kita ingat sebenarnya, kalau kita susur ke belakang 2008 sampailah sekarang, sebenarnya secara berperingkat kerajaan negeri menguruskan isu-isu tertentu supaya kita dapat atasi. Di tahun 2010, 11, 12 dan 13, tahun 2013 merupakan satu situasi yang lebih parah apabila kita pernah melakukan catuan. Apa puncanya? Puncanya kerana kita tidak cukup bekalan air mentah. Sebab bekalan air mentah kita kalau kurang ataupun hujan turun kurang, kita akan mengalami jumlah ataupun ketinggian sungai yang rendah. Ketinggian sungai yang rendah di negeri Selangor akan menyebabkan jumlah amonia yang tinggi dan gagar dicairkan oleh jumlah air yang tinggi. Justru apa yang berlaku, kita laksanakan program yang dipanggil sebagai off-river storage dan juga Horas. Ada program Horas 300, ada program Horas 6,000 untuk mengatasi jumlah bekalan air mentah. Pada ketika ini, saya boleh katakan isu itu telah kita tangani dengan baik kerana pada masa yang sama, kalau berlaku surutnya air disebabkan cuaca panas dan kurang hujan, kita dapat melimpahkan air daripada off-river storage dan juga simpanan dan takungan-takungan air seperti yang ada di Sungai Darah, seperti yang ada di Ijo dan juga ada di kawasan Kuala Selangor, dan air-air tersebut dapat memastikan tide ataupun ketinggian tertentu itu dapat dicapai. Malahan dalam kes terkini, kita dapat menggunakan air-air tersebut untuk flushing pencemaran-pencemaran yang berlaku dan mengelakkan daripada pemberhentian loji-loji rawatan air disebabkan oleh pencemaran-pencemaran yang mungkin berlaku disebabkan oleh pencemar-pencemar yang kurang bertanggungjawab. Kemudian teruskan. Kemudian selepas itu kita juga mula menaik taraf, beberapa loji-loji rawatan. Kita masih ingat kita naik taraf loji rawatan Semenyih 2 ataupun kita bina loji rawatan Semenyih 2. Tahun lepas buka loji rawatan Labuhan Dagang. InsyaAllah selepas ini ada Labuhan Dagang 2 dan tahun 2021 dan 2022 kita akan bina pula loji rawatan Sungai Rasau. Apa pentingnya loji rawatan ini? Pentingnya adalah untuk memastikan tekanan sesuatu loji rawatan itu tidak terlalu berat. Apa yang berlaku sekarang? Loji rawatan SSP 1, Sungai Selangor 1, 2 dan 3 membekalkan 60% kepada keseluruhan perkhidmatan bekalan air. Jadi kalau Sungai Selangor terkesan, memang risikonya hampir 1 juta akaun atau lebih 1 juta akaun akan terkesan. So dengan membina Labuhan Dagang sebagai contoh, kita dapat memastikan Kuala Langat dapat bekalan air walaupun ada gangguan di Sungai Selangor 1, 2 dan 3. Ini tak berlaku tahun 2011, 12 dan 13. Dan progres Labuhan Dagang tu dah tahap mana? Labuhan Dagang dah selesai. Dan pada ketika ini kita ada 50 MLD, 50 juta liter per hari ataupun 50 MLD ni dipanggil meter liter per day yang akan dapat memastikan Kuala Langat mendapat bekalan air. Kalau tidak, Kuala Langat akan menjadi kawasan terakhir menerima bekalan air kalau SSP 1, 2 dan 3 terkesan. Begitu juga dengan Langat 2. Langat 2 telah beroperasi maksimumnya boleh 1,200 lebih. Pada ketika ini hanya 400 dan 500. Kenapa terganggu? Kita perlu menggantikan pipe-pipe ataupun membuat aliran pipe-pipe baru. Kalau dengan Langat 2 ini dapat berjalan sepenuhnya sampai ke 1,000 lebih MLD satu hari, beberapa lokaliti seperti di Kuala Lumpur dan juga di kawasan-kawasan selatan Selangor tidak akan terkesan dan SSP 1, 2 dan 3 tidak lagi membekal 60% kepada bekalan air di negeri Selangor, sebaliknya hanya cover sebahagian. Justru tahun 2021 dan 2022 kita akan membina loji rawatan lain di Sungai Rasau
kali ini Sungai Rasau akan memastikan Kelang dan Shah Alam dan kawasan Petaling sebahagiannya dapat dibekalkan bekalan air walaupun ada gangguan di SSP 1, 2 dan 3. Maknanya ini adalah satu progres yang berjalan dengan berjadual dan tersusun. Dan kita laksanakan bermula tahun 2009-10 isunya bekalan air mentah diikuti dengan perkhidmatan loji-loji rawatan yang kita naik taraf. Kita naik taraf loji rawatan di Wangsa Maju, di Semenyih, kita bina Semenyih 2, kita bina Labuhan Dagang dan selepas ini kita nak bina pula loji rawatan di Sungai Rasau. Ia akan dapat mengurangkan tekanan dan sekaligus kita dapat memodernkan dan juga mengemas kini loji-loji rawatan kita di Sungai Selangor. Nak sebutkan kenapa kita tak dapat buat, kita buat. Namun ia bukan satu proses yang pendek. Labuhan Dagang dibuat sebelum zaman saya, 2016-2017 dan hanya completed in 2019 atau dapat berjalan sepenuhnya 2019. Itu pun belum sepenuhnya. Langat 2, panjang cerita Langat 2, ambil air dari Pahang, diuruskan oleh Menteri Besar sebelum Pakatan Rakyat. Ia adalah zaman Datuk Seri Khairtoyo ataupun Datuk Seri Arwah-Yarham Datuk Seri Abu Hassan Omar. Lama betul. Lama. Kerana ia melibatkan pengaliran air daripada Pahang dan pembinaan loji rawatan Langat 2. Dan semasa zaman Tan Sri Khalid, baru kita nak bina Langat 2. Sekarang Langat 2 dah selesai. Selepas Langat 2 nak selesai, kita perlu gantikan ataupun membuat aliran pipe. Dan aliran pipe itu untuk menyambungkan dengan loji-loji ataupun sub-subdivision yang lain. Justru saya boleh sebutkan bahawa memang kita ada perancangan dan pembentukan terhadap perkhidmatan itu, dan daripada masa ke masa sebenarnya perkhidmatan kita saya boleh katakan bertambah baik dengan angka-angka yang ditunjukkan. Contohnya bila kita gantikan pipe, kita ada 22,000 kilometer gantian pipe. Setakat ini dalam tempoh 4-5 tahun kita mengganti sekitar 500 kilometer penggantian pipe. Dan tiap-tiap tahun memang saya sediakan hampir 150 juta untuk apa? Untuk menggantikan pipe, dan jumlahnya hanyalah sekitar 100 hingga 150 km. Dengan itu saja, sebaik kita ambil pemerintahan pada tahun 2008 yang dipanggil non-revenue water ataupun air tidak terhitung, yang bocor di sana sini atau hilang, berjumlah sekitar 35 dan 36%. Pada hari ini, Air Selangor mendapat penghargaan dan juga pengiktirafan oleh SPAN dan juga PAB kerana kita berjaya mengurangkan jumlah air tidak terhitung ataupun yang namanya non-revenue water dalam sekitar bawah 29. Kita harap boleh turun ke 28 dan 26 menjelang akhir tahun ini ataupun menjelang awal tahun hadapan. Itu daripada segi loji-loji yang kita urus. Maknanya pemprosesan sesebuah loji itu mengambil masa bukan 2-3 tahun. Ada yang memakan bertahun-tahun, Datuk Seri. Sudah pasti ia melibatkan saiz dan ia melibatkan bekalan bahan mentah dan ia juga melibatkan pengaliran air yang telah dirawat. Dan ia bukan mudah-mudah kita nak buat. Ada yang rancang kita buat di upstream, ada yang cadang kita buat di downstream, dan pelbagai pandangan-pandangan ini kita terpaksa semak dan imbang sebab ia juga bergantung dengan kawasan pembangunan dan kawasan perumahan. Kita boleh buat sebagai contoh di hujung Selangor sana. Namun kawasan pembinaan dan kawasan perumahan yang rancak di kawasan Ampang, di kawasan Petaling, di kawasan Subang, sudah pasti kita terpaksa alirkan pipe daripada jarak yang jauh. Justru ini semua memang ada pertimbangan dan ada pelan yang telah dirangka dan dirancang secara menyeluruh. Malahan kerajaan Air Selangor merangka 30 tahun pelan mereka itu dengan perbelanjaan anggaran 1 bilion satu tahun. Bukan bererti 30 tahun kita nak selesaikan, tetapi jumlah itu adalah untuk memastikan kelangsungan ataupun sustainability bekalan itu dapat diteruskan, kerana kita kena fikir air mentah, bekalan dirawat dan mengalihkan air-air yang dirawat ini ke akaun-akaun dan premis-premis yang dimaksudkan ataupun yang disalurkan.